Bertemu kembali ibarat sudah jatuh ditimpa tangga itu perumpamaan boleh diguna bagi menggambarkan nasib seorang ibu tunggal kepada 5 anak apabila hilang pekerjaan sejak 8 bulan lalu. Pandemik COVID-19 mengubah hidupnya daripada seorang berkerjaya dalam kumpulan M40 kepada B40 sehingga ada kalanya makanan di rumah terputus bekalan gara-gara tiada wang. Ikuti laporan disediakan Faris Azman. Siti Suzanne Anton yang berusia 45 tahun. Ibu tunggal yang menyara 5 anak ini tidak pernah menduga kehidupannya kini tidak seperti dulu. Daripada gaji yang menjangkau 4 angka, kini pendapatannya kosong. Hanya berharap bantuan zakat RM500 semata-mata. Semuanya selepas dia hilang pekerjaan 8 bulan lalu ketika berkhidmat di syarikat cari gali akibat pandemik COVID-19. Ada masanya saya memang teruk lah. Memang tak ada beras, semua tak ada. Saya terpaksa tanya mana nak dapat. So kan FB kalau kita post untuk bantuan kan ada yang respon balik. So Alhamdulillah ada yang bagi makanan semualah. Pernah ada 2-3 kali lah yang beras dah habis. So duit pun tak ada kan. So macam terpaksa tanyakan siapa-siapa yang ada boleh spare beras ke apa. Lebih meruntun jiwa, Siti Suzanne yang mempunyai masalah jantung sanggup membelanjakan wang yang sepatutnya membeli keperluan ubat-ubatannya untuk membeli makanan anak-anaknya. Saya kata saya ada serangan jantung, saya hold ubat-ubat saya sebab saya tak mampu. So saya tolak duit tu ke makanan anak-anak. Itu yang paling penting bagi saya sekarang. Saya bergantung pada ubat sekarang. Saya dah buat operation masukkan bubble di urat jantung kan. So saya mengharapkan ubat tapi saya tak mampu buat waktu ni saya tak mampu pun nak beli ubat, cuma ubat yang penting-penting macam cair darah semualah. Cuma yang ubat-ubat lain memang saya tak mampu nak beli sebab dia agak mahal kan. Dia dapat bernafas seketika menerusi pengeluaran wang air sinar tapi tidak dapat bertahan lama. Bantuan-bantuan lain tidak dapat kerana dia masih dikategorikan sebagai M40. Walaupun ada masanya, duit di poket pun sudah tiada. Bukan tidak berusaha mencari kerja. Siti Suzanne telah banyak membuat permohonan, tapi sehingga kini masih tiada yang memanggilnya bekerja. Walaupun sedaya upaya banyak saya apply kerja, tapi memang tak ada rezeki lah. Saya dah apply cuma dapat 6 interview je. Dan macam sedih lah, tak ada sokongan dan memang saya depressed juga sebenarnya. Nak mencari kerja tu tak macam dulu lah. Dulu kalau kita cari kerja memang agresif kan. Ini macam dah depressed, kecewa, macam dah hilang semangat dah hilang dah. Ini realiti antara golongan M40 di luar sana yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Mereka juga terjejas seperti Siti yang sangat perlukan bantuan. So I think dia kena banyak orang kata investigate lah. Investigate mana yang orang yang susah, yang banyak minta bantuan NGO untuk beras. Sebab kami tak cukup makan. Kadang-kadang macam akak sendiri I don't eat lot sebab tahu tak cukup untuk anak kan. So kita tak cukup makan. So dia orang kena prihatin lah. Dan dia kena detect mana yang M40 yang patutnya turun ke B40 yang dapat bantuan sekali. Mereka tidak harapkan bantuan yang mewah, cukup untuk meringankan beban yang mereka tanggung ketika ini. Laporan Faris Azman bersama juru kamera Mat Ruzi Muhammad Saman untuk Astro Awani. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan buat kali ketiga menyebabkan ramai yang terjejas termasuklah pelukis, pemuzik dan mereka yang terlibat dalam industri kreatif. Ada yang hilang semua pendapatan, malah ada juga yang terpaksa melakukan 2 atau 3 kerja demi meneruskan kelangsungan hidup. Tinjauan dijalankan Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya Cendana mendapati kira-kira 93% daripada mereka menerima kesan negatif akibat PKP dan 70% daripadanya hilang punca pendapatan. Justeru Ketua Pegawai Eksekutif Cendana Izan Satrina Muhammad Salihuddin berkata, pihaknya melancarkan Bandar Aktiviti Seni Kuala Lumpur BAS KL sebagai inisiatif untuk membantu anak seni.
antara usaha terbaru kami iaitu bantuan makanan artis yang diusahakan dengan Yayasan Sam Dabi. Usaha ini fokus menjurus kepada golongan kru, technical production team. Kita tidak lupa kepada pemuzik jalanan, veteran singers kita yang tidak dapat membuat persembahan daripada tatkala PKP pertama yang menjurus daripada they go perform daripada gig ke gig, show to show, tapi semua ni sekarang ni affected. Jadi kita menyalurkan bantuan makanan ini melalui Yayasan Sam Dabi. Tambahnya buat masa ini, bantuan tersebut hanya untuk anak seni di Lembah Kelang, Perak dan Pulau Pinang. Namun mereka sedang merancang untuk meluaskannya sampai ke Sabah, Sarawak dan Pantai Timur. Dalam pada itu, beliau berharap masyarakat memberi sokongan kepada anak-anak seni dengan menyokong mereka yang kini banyak menggunakan platform media sosial untuk menjana pendapatan. Penggiat kita pun usaha, kita jangan lupa mereka bukannya only just do performances, ada yang juga buat 2-3 job yang lain juga, ada yang merupakan mungkin akan buat kuih, menjual nasi lemak online, ada juga yang telah menjadi driver Grab just to survive this period. Jadi saya appeal kepada halayak ramai sekiranya ada yang sudi juga membantu bekerjasama, lend your time ataupun lend your resources kepada pemuzik ini. Katanya lagi, antara platform yang membantu ke arah tersebut ialah Musicians for Musicians Malaysia yang menyediakan platform media sosial buat anak seni merakamkan bakat mereka dan menjana pendapatan. Dan sekian Niaga Awal ikuti bagaimana segelintir masyarakat mendepani cabaran kehidupan dalam diary lockdown di hadapan mikro interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.